Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Harap-harap semuanya sihat pada hari ini. Macam mana kita hari ini dah bersedia untuk menyambung perbincangan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah? Harap-harap semua dah bersedia ya dengan kitab masing-masing. Baik, jadi hari ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita. Dan penting ya untuk saya maklumkan bahawasanya kita akan skip banyak muka surat pada hari ini. Okey, kalau minggu lepas kita berhenti pada muka surat 55, jadi pada hari ini kita akan terus skip keseluruhan muka surat ini kan yang berbaki sampailah kita masuk kepada bahagian yang ketiga. Jadi pada hari ini saya nak skip ke semuanya perbincangan itu tadi, sebab yang pentingnya dalam bab yang dalam bahagian yang kedua kita nak tekankan ialah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an dilantik sebagai khalifah. Jadi hari ini kita lihat apa yang beliau laksanakan setelah beliau dilantik sebagai khalifah. Jadi sebab itu kita akan terus pergi kepada bahagian yang ketiga pada muka surat 81. Okey, muka surat 81. Jadi pada muka surat 81, bahagian yang ketiga, ianya tajuk besarnya ialah penumpasan gerakan riddah. Gerakan riddah ni maksudnya murtad. Tapi hari ini kita tidak akan membincangkan tentang penumpasan gerakan riddah itu. InsyaAllah lah pada masa akan datang. Okey, kita akan masuk kepada perbincangan tersebut. Cuma pada hari ini, ada satu perkara yang ingin saya kongsikan dengan semua muslimah tentang sebelum Abu Bakar radhiyallahu an beliau meneruskan ekspedisi Usamah. Ada satu perkara yang beliau lakukan setelah dilantik sebagai khalifah, iaitu memberikan khutbah. Okey, ada kalau dalam kitab kita panggil sebagai pidato. Tapi saya lebih senang untuk menggunakan perkataan ataupun menggunakan istilah khutbah bagi menggantikan perkataan pidato tu tadilah. Okey, maka khutbah tu bagi saya lebih sesuai. Namun kalau kita rujuk dalam kitab ini disebutkan bahawasanya pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setelah dibaiat dan setelah Rasulullah dimakamkan. Maknanya sebelum Abu Bakar radhiyallahu an beliau bertugas menjalankan tugasnya, ada khutbah, dan bagi saya khutbah yang beliau sampaikan ini begitu cantik sekali. Cantik sangat pengisian yang ada dalam khutbah tersebut, yang mana kita sebagai seorang muslimah boleh mengambil pengajaran daripada pengisian yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dalam khutbahnya yang pertama setelah dilantik sebagai khalifah. Baik, terusnya kita pergi di sini muka surat 81. Saif bin Umar At-Tamimi berkata, diriwayatkan dari Abu Damrah dari bapanya dari Asim ibn Adi, dia berkata, salah seorang pesuruh Abu Bakar berseru di tengah-tengah manusia setelah Rasulullah wafat, hendaklah pasukan Usamah segera berangkat. Ingatlah, tidak seorang pun dari pasukan Usamah yang boleh tinggal di Madinah, melainkan harus berangkat ke Juruf, pangkalan ketenteraan pasukan Usamah. Jadi Juruf itu, kalau kita lihat pada nota kaki yang di bawah, nota kaki di bawah itu, Juruf adalah sebuah tempat yang berjarak 3 batu dari Madinah ke arah Syam. Okey, 3 batu dari Madinah ke arah Syam. Maka itu merupakan satu bentuk arahan. Kemudian di situ ya, kita lihat di bawahnya. Kemudian Abu Bakar setelah memuji Allah
Abu Bakar berpidato, maknanya dia menyampaikan khutbahnya di hadapan kaum muslimin. Apa kata Abu Bakar dalam khutbahnya? Wahai saudara-saudara sekalian, sesungguhnya aku adalah seperti kalian juga. Jadi Abu Bakar kata apa? Status aku, kedudukan aku sama sebagaimana kalian. Kemudian Abu Bakar kata apa? Dan aku tidak tahu apakah sanggup memikul beban yang kalian letakkan di bahuku sebagai Rasul, sebagaimana Rasulullah mampu memikulnya. Kemudian dia kata, sesungguhnya Allah telah memilih Muhammad di atas sekalian alam dan Allah menjaganya dari segala gangguan. Sementara aku hanyalah seorang yang berusaha mengikut jejak Nabi dan aku bukanlah pembuat bid'ah. Jika aku istiqamah di atas kebenaran, maka tolong ikuti aku. Tetapi jika aku keliru, maka luruskan diriku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak seorang pun dari umat ini menuntut kezaliman yang beliau lakukan terhadapnya, baik berupa pukulan dengan cambuk ataupun yang lebih ringan dari itu. Ingatlah, sesungguhnya aku selalu disertai syaitan yang selalu berusaha menggoda aku. Jika syaitan mendatangiku, tolong agar aku dijauhkan darinya. Aku berusaha untuk tidak menyakiti kalian sedikit pun, walau sehujung kuku, walau sehujung rambut. Dan sesungguhnya kalian setiap pagi dan setiap petang selalu dibayang-bayangi ajal yang akan menjemput sementara kalian tidak mengetahuinya. Maka jika sanggup, janganlah kalian melewati waktu-waktu kecuali mengisinya dengan amal soleh. Yakinlah bahawa kalian tidak akan berlumba. Yakinlah bahawa kalian tidak akan mampu melakukan amal-amal tersebut kecuali dengan izin Allah. Berlumbalah dalam kebaikan sebelum ajal mendatangi kalian. Sebab ramai orang yang lupa kepada ajalnya dan selalu menunda-nunda amal mereka untuk masa depannya. Maka jangan kalian tiru mereka. Bersungguh-sungguhlah kalian dan berusahalah menyelamatkan diri dari azab Allah. Sesungguhnya di hadapan kalian telah menunggu ajal yang selalu mengejar kalian dan akan datang dengan cepat. Oleh kerana itu, waspadalah terhadap kematian dan banyak-banyaklah mengambil pelajaran dari apa yang kalian menimpa bapa-bapa kalian serta saudara-saudara kalian. Janganlah kalian merasa cemburu terhadap orang yang hidup kecuali sebagaimana kalian cemburu kepada orang-orang yang telah mati. Okey, baik. Itu adalah pengisian khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Ya, muslimah, ada banyak sangat pengajaran yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam khutbah beliau. Kalau ingin saya rujuk kepada khutbahnya, di awal khutbah beliau, apa beliau kata? Dia kata bahawasanya aku tidak tahu apakah sanggup memikul beban yang kalian letakkan di atas bahu aku. Jadi Abu Bakar mengatakan tentang satu bentuk pengakuan. Dia mengaku bahawasanya betapa beban, iaitu amanah sebagai seorang khalifah yang diberikan kepada beliau merupakan sesuatu yang begitu berat. Dan dia sendiri tidak pasti adakah dia mampu untuk memikul beban yang telah diberikan kepada dia. Sebab itu ya muslimah, kita ini jangan kita mencari-cari jawatan. Kan? Maksudnya kalau kita cari jawatan, maksudnya cari pekerjaan itu okey. Tetapi jangan kita sibuk-sibuk untuk mengejar mendapat satu jawatan. Okey, jangan kita sibuk-sibuk untuk mengejar mendapat jawatan, sebab ia merupakan amanah yang begitu berat.
Nabi SAW pernah mengingatkan kepada Abu Dhar radhiyallahu an. Ketika Abu Dhar bertanya kepada Nabi, kenapa tak berikan kepada dia dengan jawatan? Dan Nabi kata apa? Sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan amanah dan jawatan itu ia merupakan sesuatu yang berat, kan? Wa innaha amanah. Dan sesungguhnya jawatan adalah amanah yang diletakkan di atas bahu kita. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, ketika diberikan kepada dia dengan satu jawatan, sekarang ni sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang khalifah, dan dia tahu itu merupakan satu amanah yang begitu berat. Dan dalam hadis Nabi SAW kepada Abu Dhar, Nabi kata apa kepada Abu Dhar? Nabi kata, wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah. Jawatan ini di hari kiamat, yang mana ia merupakan amanah, dia akan menjadi satu bentuk penghinaan dan penyesalan kepada orang yang menanggungnya, orang yang membawa amanah itu. Dia akan menjadi satu bentuk penyesalan dan penghinaan kepada dia jika dia tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, kan? Jika dia tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, melainkan Nabi kata illa man akhazaha bihaqqiha, melainkan mereka yang mengambil amanah itu dengan haknya. Maknanya dia ambil jawatan itu, memang dia layak untuk mendapatkan jawatan itu, ataupun memang dia layak diberikan dengan jawatan tersebut. Dan melainkan juga ada dua syaratnya, ya. Kita layak untuk menjawab jawatan itu, dan dalam masa yang sama wa addallazi alaihi fi, dan dia menunaikan amanah-amanah yang ada pada jawatan tersebut. Okey, dia menunaikan amanah-amanah yang ada pada jawatan tersebut, barulah dia tidak menjadi orang yang hina dan orang yang menyesal pada hari kiamat. Cuma sekarang ini kita tak tahu, adakah kita merupakan orang yang memang selayaknya untuk menerima jawatan itu, dan setelah kita memikul jawatan tersebut, adakah kita orang yang menunaikan amanah? Jika tidak, dia akan menjadi bentuk penyesalan kepada diri kita. Dia akan menjadi satu perkara yang menyebabkan kita hina di hari kiamat. Maka ini adalah sesuatu yang dibimbangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika dia kata dia sendiri tidak tahu adakah dia mampu untuk memikul amanah ini, kerana betapa beratnya amanah yang diberikan kepada dia. Sebenarnya bagus, ya muslimah, bila kita ni mengaku diri kita tak mampu. Kerana bila kita mengaku diri kita tak mampu, dan kita ingat bahawasanya apa yang kita pikul merupakan satu amanah yang begitu berat, kita akan lebih bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amanah itu. Kerana apa? Kita takut di akhirat kelak kita akan diminta dipertanggungjawabkan atas setiap apa yang kita pikul itu tadi. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita lihat kepada apa yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, dikatakan bahawasanya, dia sebutkan di situ, Allah telah memilih Muhammad di atas sekalian alam, iaitu Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul, tetapi dia bukan. Dia kata apa? Nabi SAW adalah seorang Nabi, adalah seorang Rasul, dan dia bukan. Makna sini tak boleh nak kita samakan Nabi dan Abu Bakar. Jadi ini adalah permintaan Abu Bakar sebenarnya. Jangan samakan beliau dengan Nabi, kerana dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, sedangkan dia adalah manusia biasa yang diberikan amanah untuk menyambung pentadbiran-pentadbiran kepemimpinan yang ada di Madinah pada masa itu. Jadi tak boleh nak disamakan.
Kemudian dia kata begini ya kepada orang ramai. Kalau dia betul, ikut. Tapi kalau dia keliru, mohon dibetulkan. Antara pengisiannya dalam khutbahnya. Kalau dia betul, ikutlah. Tapi kalau dia keliru, maka minta dibetulkan. Maknanya dia minta supaya nasihati dia. Ini sebenarnya bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawasanya ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, agama itu nasihat ialah untuk siapa? Kemudian Nabi SAW menyebutkan lillah, untuk Allah, kemudian wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk umat pemimpin muslimin, wa ammatihim, dan juga masyarakat awam orang Islam ini. Maka sebab itu bila Abu Bakar radhiyallahu an kata kalau dia salah betulkan, maka itu bertepatan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Yang mana Nabi kata agama ini adalah nasihat. Antaranya ialah nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Jadi bila kita kata nasihat itu adalah untuk pemimpin kaum muslimin, bila pemimpin kaum muslimin ada melakukan kesilapan, maka wajar untuk ditegur. Ya, wajar untuk ditegur. Dan di sini Abu Bakar minta, kalau dia salah, dia silap, minta diberikan teguran kepada dia. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat ya. Abu Bakar kata apa? Dia kata syaitan selalu akan menggodanya. Okey, syaitan akan selalu menggoda dia. Kalau kita lihat pada muka surat 82 di situ, dia kata apa di situ? Jika syaitan mendatangiku, tolong agar aku dijauhkan darinya. Okey, jika syaitan mendatangi aku, tolong agar aku dijauhkan darinya. Aku berusaha untuk tidak menyakiti kalian sedikit pun walau sehujung kuku, walau sehujung rambut. Maknanya di sini kita memang tak nampak kan, kalau seseorang menggoda, syaitan menggoda kita, memang tak nampak. Cuma maksud Abu Bakar ialah kalau dia ada buat satu perbuatan yang dilihat oleh orang ramai sebagai perbuatan yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama, yang mana itu pastinya adalah berdasarkan daripada godaan syaitan, maka Abu Bakar minta supaya bantu dia. Maknanya di sini samalah macam tadi. Kalau dia buat salah, kalau dia ada buat sesuatu yang di luar batas, dia minta supaya ditegurkan. Ini satu perkara yang baik ya muslimah. Kita selalunya susah kalau kita menjadi seorang pemimpin ataupun orang yang memiliki kekuasaan. Kalau orang lain tegur kita, dia very sensitif. Kan? Dia akan sensitif. Tapi di sini kita nampak ya Abu Bakar, bila dia menjadi seorang khalifah ataupun pemimpin dan ketua, dia minta kalau dia buat salah, dia minta supaya dia diperbetulkan. Okay, dia minta supaya apa-apa hal yang mungkin perangainya mungkin jadi macam dirasuk syaitan kan, sebab mungkin buat perkara-perkara yang jahat, menzalimi orang lain dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang boleh kita kata dilakukan kerana hasutan dan godaan daripada syaitan. Dan dia minta kalau nampak perkara-perkara zalim, perkara-perkara jahat yang dia buat, minta dibantu. Dibantu maksudnya sedarkan dia. Bagus ya kan? Begitu. So kita seharusnya memang contohlah apa yang dipraktikkan oleh Abu Bakar di sini. Okey. Baik, seterusnya kita lihat. Setelah itu kan, maknanya di sini saya boleh berikan khutbah Abu Bakar tersebut kepada dua bahagian. Satu, dia sebut tentang diri dia. Okey. Pada awal tadi sampailah kepada perenggan walau sehujung rambut, dia adalah berkenaan dengan diri dia sebenarnya.
Maknanya kalau dia ni adalah orang yang lemah, dia sebutkan tentang bagaimana diri dia merupakan orang yang tak boleh nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menyatakan bahawa dirinya merupakan orang yang memerlukan kepada teguran. Kalau dia betul ikut, kan, kalau dia salah tinggalkan, atau bukan tinggalkan, kalau dia salah tu tegur dia, betulkan. Dan kalau ada tindakan-tindakan dia yang dia lakukan merupakan sesuatu yang kita nampak, kan, ini adalah perbuatan yang memang syaitan, perbuatan jahat lah, senang kata, perbuatan jahat, maka dia minta supaya bantu dia keluarkan diri dari keadaan-keadaan itu. Dan ia adalah berkaitan dengan diri dia sebenarnya, berkaitan dengan diri dia. Tetapi bila kita masuk kepada teks yang berikutnya, okey, iaitu dan sesungguhnya kalian setiap pagi dan setiap petang. Ini adalah nasihat Abu Bakar kepada masyarakat yang ada di sekitar dia. So sebab tu saya kata dia bagi kepada dua teks khutbahnya. Pertama berkaitan dengan diri dia. Okay, kalau dia salah, betulkan dan sebagainya, kan, bantu dia dan sebagainya. Tapi masuk kepada teks yang kedua, kita dapati dia nasihatkan kepada orang yang ada di hadapan dia, iaitu orang yang ada di sekitar dia. Okay, kalau kita lihat dia teksnya di situ, muka surat 82 kita. Dan sesungguhnya kalian setiap pagi dan petang selalu dibayang-bayangi ajal yang akan menjemput sementara kalian tidak mengetahuinya. Jadi Abu Bakar pesan kepada kita, setiap hari kita ni dikejar ataupun dibayangi oleh ajal. Cuma kita yang tak nampak, kita je tak tahu yang hari-hari kita ni dikitari ataupun dikelilingi dengan ajal kita. Cuma tak tahu bila ajal itu akan menjemput kita. Jadi oleh kerana itu dia kata begini, Abu Bakar kata begini kepada kita, maka jika sanggup kalian janganlah melewati waktu-waktu kecuali mengisinya dengan amal soleh. Maknanya kalian ini jangan sia-siakan masa, kan? Bila setiap hari kita dikelilingi oleh ajal kita, bermakna kita tak boleh menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu kita dengan kita mensia-siakan amal ibadah kita. Setiap hari, setiap waktu kita perlu rebut peluang untuk beramal soleh. Sebab apa? Kita setiap hari juga dikelilingi dengan ajal yang mana kita tidak tahu bila ajal itu akan menjemput kita. Okey, baik, seterusnya dia kata begini, yakinlah bahawa kalian tidak akan mampu melakukan amal soleh tersebut kecuali dengan izin Allah. Kemudian berlumbalah dalam kebaikan sebelum ajal menghalangi kalian beramal, sebab banyak orang lupa kepada ajalnya dan selalu menunda-nunda amalan mereka untuk masa depannya. Cantik pesanannya. Iaitu Abu Bakar kata apa? Kalian sentiasa lupa dengan ajal kalian sehingga kalian tunda untuk beramal soleh, dan yang kalian kejarkan ialah apa yang kalian nak buat untuk keduniaan kalian. Ini pesan Abu Bakar radhiyallahu an kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah berpesan kepada kita tentang ajal yang mengelilingi kehidupan kita. Mungkin banyak kali dah saya pesan dalam kebanyakan kuliah saya berkenaan dengan ajal yang mengitari hidup kita, yang mana ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, tak salah saya Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dalam kitabnya, di mana ada di kalangan sahabat menceritakan bahawasanya pada satu masa Nabi pernah melukis 4 persegi. Masih ingat lagi hadisnya? Kan, kalau siapa yang biasa datang ke kuliah saya, mereka akan tahu tentang hadis ini, yang mana disebutkan bahawasanya khatta murabba'an, Nabi SAW melukis 4 persegi, wa khatta khuttan fil wasati kharijan min, wa khatta khutatan sigharan ila hadha allazi fil wasat min janibihi allazi fil wasat. Kan, itu Nabi SAW melukis 4 persegi. Kemudian Nabi SAW melukis satu garisan di dalamnya dan satu garisan di luarnya. Lalu Nabi SAW melukis khutatan sigharan, garis-garis kecil di dalam murabba' itu tadi, di dalam 4 persegi itu tadi. Dan lalu apa kata Nabi? Ini adalah manusia.
Dan kotak itu adalah ajal manusia. Dan garis yang di luar itu adalah amal, cita-cita, kan, cita-cita dia. Dan garis-garis kecil yang ada di dalam kotak kecil itu disebut sebagai rintangan dan cabaran, iaitu ujian hidup seseorang, yang mana dia akan terkena setiap satu daripada garis-garis kecil itu. Bila dia bangkit, dia akan terkena lagi. Dia bangkit, dia akan terkena lagi. So di situ dipanggil sebagai cabaran dan ujian dalam kehidupan kita. Yang satu kita lupa ialah berkenaan dengan ajal. Okay, hadisnya ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kita kejar selalunya adalah amal, kan? Gini ya, muslimah, saya nak lukiskan Nabi letak, Nabi buat murabba. Ini square ke rectangle? Saya harap square lah. Okay. Nabi lukis 4 persegi. Kemudian ada garis di tengahnya. Okey. Lalu Nabi buat satu lagi garis di luar. Dan ada garis-garis kecil di dalamnya. So jadi macam tu, kan? Jadi macam tu. Nabi kata apa untuk hal ini? Nabi kata, yang garis ini adalah manusia. Okey? Kotak ini, ia adalah ajal kita. Yang di luar ini adalah amal. Amal tu maksudnya ialah dia bukan amal, beza. Dia bukan amal tapi amal. Amal tu maksudnya adalah harapan kita, cita-cita kita yang sering kita kejar dalam kehidupan kita. Dan ini, yang garis-garis kecil ni, okey, dia adalah cabaran, rintangan dalam hidup. Okey, cabaran dan rintangan dalam hidup. Kita muslimah ya, dalam hidup kita ni, kita akan sentiasa kejar amal ni. Okey, kita akan sentiasa kejar amal ni yang kat luar tu. Kita kejar tanpa henti, kan, yang menyebabkan kita lupa dengan amal kita. Okey, kita kejar amal, kita lupa amal. Kita kejar sangat amal tadi, kan, harapan dan impian, yang menyebabkan kita terkena dengan cabaran dan rintangan dalam kehidupan kita ini. Kita kejar, kita lupa dengan amal soleh. Kerana apa kita nak kejar dengan amal kita? Iaitu harapan dan impian cita-cita kita. Sehingga kita lupa tentang ajal yang mengitari kehidupan kita. 4 persegi tadi. Kehidupan kita sentiasa dikelilingi oleh ajal. Kita lupa tentang hal itu. Dan ini juga adalah nasihat Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana dia kata, jangan lupa dengan ajal yang setiap hari mengejar kita, kan, yang membayangi diri kita ini, yang mengelilingi diri kita. Jangan lupa dengan ajal itu. Kita kata begini, tak bermakna kita ni 24 hours, kan, kerana kita takut dengan ajal itu tadi, kita tak buat kerja sehingga kita ni sibuk dengan amal ibadah kita. Bukan begitu muslimah. Tetapi dalam keadaan kita berusaha untuk mencapai ataupun mengejar impian kita, matlamat dalam kehidupan kita. Contoh, kita nak berjaya dalam pembelajaran kita, kita nak berjaya sebagai seorang ibu dapat mendidik anak kita tadi, kan, kita nak berjaya dalam kehidupan kita, menjadi seorang yang begitu successful lah, ada kejayaan dalam hidup ini, di dunia ini. Tapi jangan lupa dengan amal ibadah kita. Kerana apa? Setiap hari kita dikelilingi oleh ajal. Dan ini adalah nasihat Abu Bakar radhiyallahu an di dalam khutbahnya. Beramallah kita sebelum kita mati.
kena kejar amal soleh ni sebelum kita mati. Sebab kalau kita mati, kita dah tak berpeluang untuk melakukan amal soleh. Jadi sebab itu, bila kita dalam keadaan kita mengejar harapan dan impian kita, amal kita tadi, jangan lupa amal kita, iaitu perbuatan-perbuatan ataupun amal soleh yang nak kita persembahkan kepada Allah, supaya kita tidak mati dalam keadaan sebagai orang yang menyesal di penghujungnya. Itu adalah nasihat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam khutbahnya kan tadi. Kerana apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ingin mengaitkan khutbahnya itu kepada kita tentang apa yang akan kita bawa setelah kita mati. Nabi SAW, okay, dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Yatsbi'ul mayyit salatha. Kita kalau mati, kita jadi mayat kan? Mayat jenazah. Jenazah ini bila dia mati, dia akan diikuti dengan 3 perkara, iaitu ahli keluarganya, hartanya dan amalnya. Nabi kata apa? Bila dia diikuti dengan 3 perkara itu tadi, 2 yang akan kekal dengan, 2 yang akan tinggalkan dia. Yang kekal dengannya adalah 1, iaitu Nabi sebut keluarganya dan hartanya akan meninggalkan dia. Tapi yang kekal dengan dia hanya 1 itu ialah apa dia? Amal dia. Amal kita yang akan kekal dengan kita. Sebab itu, jawatan yang kita ada, setiap apa yang kita ada di atas muka bumi ini, dia adalah sesuatu yang tidak memberuntungkan kita kalau kita meninggalkan amal soleh kita. Kita kalau kejar jawatan, kita nak kejar satu position contohnya, kita nak kejar untuk naik pangkat contohnya, kita kerja bermati-matian untuk mendapatkan apa yang kita hendak. Bayangkan dalam keadaan kita mengejar sesuatu yang kita hendak kerana keduniaan itu tadi, bermati-matian, lalu kita mati. Dan keadaan kita mengejar pangkat kita dalam keadaan yang bermati-matian itu tadi, kita lupa untuk beramal ibadah bermati-matian juga. Lalu kita mati. Kita mati dalam keadaan yang rugi. Kerana kita mensia-siakan waktu yang Allah berikan di atas muka bumi ini untuk beramal soleh. Kita tak nak sedemikian muslimah. Kita tidak mahu mati dalam keadaan yang rugi, yang tak sempat untuk beramal soleh, yang menyebabkan nanti kita menyesal setelah kita mati tersebut. Sebab itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia menasihatkan kepada masyarakat yang ada di sekitar dia, ingat tentang mati. Amal soleh tu jangan tunda. Kita kalau nak buat baik muslimah, kita kalau nak buat pelbagai macam perbuatan-perbuatan soleh ini, jangan kita tunda. Jangan kita tunda. Sebab apa? Kematian tak pernah ditunda. Allah tak pernah menunda tentang kematian kita. Kalau Allah kata hari itu kita mati, hari itulah kita akan mati. Tidak dicepatkan sesaat dan tidak pun diperlambatkan walau sesaat. Itu kematian ya muslimah. Dan lebih-lebih lagi kita pada bulan Ramadan ini, rebutlah peluang untuk beramal soleh. Supaya kita tidak mahu kita tinggalkan Ramadan pada kali ini dalam keadaan yang sia-sia. Dan agar kalau kita mati pada Ramadan kali ini, kita tidak mati dalam keadaan yang sia-sia. Okey, muslimah, itu sahaja untuk hari ini. Minta maaf kalau agak tak berapa panjang sangat perbincangannya. Okay, mudah-mudahan saya harap sedikit ni pun dapat memberikan manfaat bagi diri kita. Okey, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.